نبدأ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على مولانا رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث عن التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، والدلالة عن الهدى ابتغاء مرضاته وثوابه وقربه سبحانه وتعالى. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كيف حالكم؟ إن شاء الله pada malam ini kita menyambung kembali mudzakarah kitab Al-Yaqutun Nafis fi Madhhabi Ibni Idris. Kita dah sampai pada perbahasan Al-Iqrar. Kita cuba baca 3 bab hari ini, Al-Iqrar, Wal-Ariyah, Wal-Ghasbu, insya-Allah. Kalau ikut kitab cetakan Dar Ad-Diya, bila habis bab Al-Ghasbu tu selesai kitab yang pertama, betul, jilid yang pertama. Jadi lepas ni kita masuk jilid yang kedua lah, walaupun masih dalam perbahasan muamalat. Al-Iqrar ialah, sebelum kita masuk kepada kitab, saya terang dulu. Al-Iqrar ialah kita mengikrar dengan menggunakan lafaz yang kita ni ada hak ke atas bagi orang lain. Ke atas kita ada hak bagi orang lain. Contoh, saya sebut baju ni milik Ustaz Syahmi. Saya pakai baju ni. Lepas tu saya ikrar. Saya beritahu baju ni milik Ustaz Syahmi. Itu dia panggil al-iqrar. Kita mengisbatkan benda yang ada dengan kita milik orang lain. Ataupun saya sebut alayya li Amirul alfu dinar. Ke atas aku bagi Ustaz Amirul 1000 dinar. Maknanya saya mengisbatkan saya ni berhutang dengan Ustaz Amirul sebanyak 1000 dinar. Itu makna al-iqrar. Jadi malam ni kita nak bincang tentang tu lah. Syarat untuk sahnya al-iqrar, rukun al-iqrar dan sebagainya. Kita baca kitab Al-Iqraru lughatan al-ithbat. Al-iqrar maknanya al-ithbat. Al-ithbat ni tahu tak? Al-ithbat ni mensabitkan. Jadi asalnya saya tidak ada hutang apa-apa ke atas Ustaz Syahmi. Kemudian saya sebut alayya li Syahmi alfu dinar. Ke atas aku bagi Ustaz Syahmi 1000 dinar. Ketika itu saya telah mengisbatkan hutang. Sebelum saya sebut alayya li Syahmi alfu dinar, saya tidak dituntut oleh hakim ataupun oleh pihak berwajib akan sebarang tuntutan lah. Tapi bila saya ikrar sahaja yang saya ni ada berhutang dengan Ustaz Syahmi, maka ketika itu pihak mahkamah dan sebagainya boleh tuntut hutang tu untuk saya serahkan kepada Ustaz Syahmi. Jadi itu makna al-iqrar lughatan, al-ithbat. Saya mengisbatkan satu hutang ada atas bahu saya. Hutang tu pula ialah hutang saya dengan Ustaz Syahmi. Faham tu? Naam. Wa syar'an ikhbaru syakhs bihaqqin alayhi. Tu. Syar'an wa syar'an sudut syara' pula al-iqrar ialah ikhbaru syakhsi. Syakhsi itu fa'il lah. Ni min babi apa? Min babi idafati al-masdar ila fa'ilihi. Ikhbar itu masdar, al-syakhsi itu mudhaf ilaih. Ikhbar mudhaf, al-syakhsi mudhaf ilaih. Kita sandarkan ikhbar iaitu masdar kepada fa'il. Jadi ikhbaru syakhsi, pengkhabaran seseorang iaitu saya bihaqqin, akan satu hak ke atas apa? Diri saya sendiri. Hak itu pula bagi orang lain. Boleh? Macam saya sebut tadilah, hadza thawb li Amirul. Baju ni bagi Ustaz Amirul. Jadi saya telah mengikhbarkan satu hak iaitu baju ni. Hak itu pula ke atas apa? Ke atas hak itu pula bagi Ustaz Amirul ke atas diri saya. Maksudnya saya kena serah baju ni kepada Ustaz Amirul. Faham tu? Tu. Ataupun dalam bentuk hutang. Aku berikrar aku ada hutang dengan Ustaz Syahmi 1000 dinar. Jadi itu al-iqrar. Sebab apa? Ikhbarus syakhs, saya mengikhbarkan saya ni
berhutang dengan orang lain. Ada hak yang saya perlu tunaikan kepada orang lain, iaitu Ustaz Syahmi. Boleh? Naam. Jadi kita sendiri mengaku yang kita ni ada hutang dengan orang. Kita sendiri mengaku yang handset ni milik orang lain. Kita sendiri mengaku yang kopiah ni milik orang lain. Handset ni milik orang lain. Tablet ni milik orang lain. Rumah ni milik orang lain. Boleh? Naam. Itu kita panggil al-iqrar. Lepas tu Syekh Mustafa syarah sikit dalam kitab dia tu. Syekh sebut apa? Kalau ikhbar bihaqqin lahu ala ghairih, maka itu dakwa. Kita ada beberapa istilah lah. Yang pertama al-iqrar. Itu faham tak? Yang kedua dakwa. Boleh. Yang ketiga syahadah. Yang keempat hukmun. Jadi iqrar tadi, saya mengaku yang saya ni ada hutang dengan si fulan. Ke atas aku bagi Zaid 1000 dinar. Itu iqrar. Dakwa, dakwa ni kita dakwa orang lain. Kita sebut Zaid, kamu berhutang dengan aku. Itu dakwa. Syahmi, kamu hutang dengan aku RM1000. Saya mendakwa dia berhutang dengan saya. Syahmi, baju yang kamu pakai tu baju aku. Itu dakwaan. Boleh? Okey, kalau kita mengkhabarkan satu hak bagi orang lain ke atas orang lain, yang tu kita panggil apa? Yang tu kita panggil, boleh jadi kita panggil syahadah, boleh jadi kita panggil hukmun. Syahadah kalau apa? Syahadah kalau tidak ada padanya ilzam. Tidak ada padanya ilzam, maknanya tidak ada kewajipan, tidak ada kelaziman ke atas seseorang tu untuk menunaikan hak. Contoh, contoh apa? Saya bersaksi ataupun saya menyaksikan Zaid berhutang dengan Amr. Zaid berhutang dengan Amr, itu syahadah. Penyaksian. Saya menyaksikan Zaid telah menuduh Amr. Itu kita panggil syahadah. Jadi kita mengisbatkan apa? Hak bagi orang lain ke atas orang lain. Itu syahadah. Dan padanya tidak ada ilzam. Sebab apa? Kita bukan hakim. Kita hanya mengikhbarkan, hak ni hutang dengan ni. Muhammad hutang dengan Ali. Baju ni milik Muhammad. Baju ni milik Ali. Rumah ni milik Bakar. Boleh? Jadi kita, contoh saya sebut pada Ustaz Syahmi, baju yang kamu pakai tu milik Ustaz Amirul. Jadi saya telah mengisbatkan apa? Hak bagi Ustaz Amirul ke atas Ustaz Syahmi. Itu kita panggil syahadah. Sebab apa? Tidak ada padanya ilzam. Tapi kalau padanya ada ilzam, contohnya perkara tersebut dikeluarkan oleh pihak berwajib. Pihak berwajib sebut, kamu wahai Salah, ke atas kamu hutang kepada Amr. Laka, ataupun sebut alaika li Amrin. Hakim sebut alaika li Amrin 1000 dinar. Ke atas kamu bagi Amr 1000 dinar. Itu kita bagi hukmun, hukum. Apa makna hukum? Wajib bagi saya membayar kepada pemilik asal duit itulah. Boleh. Hukuman ni maksudnya apa? Datang daripada pihak pemerintah. Dan padanya ada ilzam. Ilzam tak ada ilzam. Ilzam ni pemerintah mewajibkan kita, melazimkan kita. Tu ilzam. Kalau syahadah ni saya sekadar menyaksikan lah. Tak. Saya hanya menyaksikan yang ni berhutang dengan ni. Selesai. Itu syahadah, penyaksian. Tapi adakah bila saya menyaksikan itu, saya melazimkan yang ni kena bayar kepada ni? Itu urusan kamu berdua lah. Tak. Aku hanya menyaksikan Zaid berzina dengan ni. Lepas tu hukum hudud, itu kerja orang lain. Saya hanya menyaksikan. Tapi kalau penyaksian itu keluar daripada hakim, itu kita panggil hukmun. Boleh? Okey. Jadi kita ada 4. Yang pertama, iqrar. Apa iqrar? Ikhbaru syakhsi bihaqqin alaih. Ke atas saya bagi Zaid 1000 dinar. Saya mengaku yang saya ada hutang orang lain dengan orang lain, itu iqrar. Yang kedua, dakwa. Dakwa ni apa? Orang lain, kita mendakwa orang lain ada hak bagi kita. Mana kita sebut, Zaid, kamu berhutang dengan aku 1000. Ke atas kamu bagi aku RM1000. Itu dakwa. Kemudian kita ada apa? Kita ada syahadah dan juga hukum. Syahadah dan juga hukum ni dua-dua tu apa dia? Ikhbar bihaqqin li ghairih ala ghairih. Kita bagi tahu Zaid, kamu berhutang dengan Muhammad.
Jadi tak libatkan kita, dua orang tu. Kita boleh tak? Ke atas kamu wahai Zaid, hutang bagi Muhammad. Kalau ada ilzam maka syahadah, kalau tidak makanya hukumun. Kemudian Syekh Mustafa tambah lagi, yang kita nak bincang ikrar lah. Kita bukan nak bincang tentang syahadah ataupun dakwa ataupun hukumun, tak. Kita bincang tentang al-iqrar. Syekh Mustafa sebut bawah tu, wa'alam anna al-muqarra bihi min al-huquqi darban. Perkara yang diikrarkan daripada hak-hak ada dua jenis. Pertama, hak Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, hak bagi anak Adam. Hak bagi Allah Subhanahu wa taala pula terbahagi kepada dua. Ada hak yang gugur dengan syubhat. Contoh zina, minum arak, potong tangan sebab mencuri dan seluruh hukum-hukum hudud lah. Ini hak bagi Allah dan ianya gugur bila mana ada wujud syubhah. Boleh. Bila sebut hak Allah ni, maknanya kalau dua orang lelaki perempuan tu berzina, sama-sama redha, hukum hudud tidak gugur. Mereka tak disebut kami bersetubuh ni sebab sama-sama suka, sama-sama redha. Tak kisah kamu sama suka ke, kamu tak suka ke, yang penting itu hak Allah. Bila hak Allah, kamu tidak ada hak untuk gugurkan, maka wajib ke atas kamu hukum hudud. Tak? Okey. Ini yang pertama. Hukum hak Allah Ta'ala yang gugur dengan syubhat. Ya. Boleh tak? Gugur dengan syubhat ni contohlah. Apa nama? Macam mana contoh nak buat? Contoh, ada orang curi harta Baitul Mal. Contoh, ada orang curi harta Baitul Mal. Orang tu pula Muslim. Bila dia Muslim, maka harta Baitul Mal tu ada sedikit juzuk untuk pencuri tu sebenarnya. Sebab dia Muslim. Harta Baitul Mal ni untuk orang Islam, tak untuk maslahat orang Islam. Yang mencuri tu orang Islam ke kafir? Yang mencuri tu Islam. Maka bila dia curi, kita sebut tak kena hudud. Sebab apa? Ada syubhat yang kamu curi tu milik kamu. Sebab harta Baitul Mal ni untuk kamu dan untuk orang-orang lain yang beriman, yang agama Islam. Maka tergugur hudud dengan cara bila mana wujudnya syubhat tersebut. Boleh, itu contohlah. Secara terperinci nanti kita akan bincang. Okey, yang kedua, hak Allah Ta'ala yang kedua ialah yang tidak gugur dengan syubhah. Tak? Contoh, zakat, kafarah, yang itu tidak gugur dengan syubhat. Itu hak Allah Ta'ala. Hak bagi anak Adam pula adalah seperti hadul qisas. Seseorang tu bunuh seseorang yang lain, maka ahli keluarga tu ada hak qisas ke atas pembunuh. Ataupun hak qazaf. Zaid tuduh fitnah Abu berzina. Tidak ada cukup 4 saksi, maka ke atas tubuh Zaid ni hukum hudud sebab qazaf, sebab memfitnah orang lain berzina. Jadi dua hak. Pertama hakullah, yang kedua hakul adami. Hakullah pula terbagi kepada dua. Ada yang gugur dengan syubhah, ada yang tidak gugur dengan syubhah. Kemudian Syekh Mustafa sebut, hak Allah Ta'ala yang gugur dengan syubhat, bila mana seseorang tu ikrar dengannya, maka boleh dan sah untuk dirujuk semula daripada ikrar tersebut. Maknanya apa? Kalau seseorang tu sebut, aku berzina. Aku berzina dengan si fulan. Jadi dia ikrar dia berzina, betul? Zina ni ialah hak Allah yang boleh gugur dengan syubhat. Maka kita sebut boleh dia rujuk balik. Dia kata tak dia aku silap sebut. Ataupun tak dia aku tipu je, aku tak berzina pun. Bila dia sebut lagu tu, maka gugur ke atas dirinya had. Tu. Boleh. Berbeza kalau zina tu tersabit dengan saksi lah. Kalau tersabit dengan saksi, itu tak boleh gugur. Yang boleh gugur ni kalau zina tu tersabit dengan ikrar dia sendiri. Dia sendiri yang mengaku dia berzina. Kemudian dia tarik balik. Maka kita sebut gugur. Hukum hudud. Dan sunat pula bagi qadhi ta'arid. Sebagaimana Nabi buat kepada sahabat Nabi bila mengaku berzina. Nabi sebut boleh jadi kamu cium. Boleh jadi kamu aba-aba je. Boleh jadi kamu gila. Nak suruh apa? Nak suruh orang tu balik bertaubat. Tak nak beritahu aku. Tak nak maklum kepada aku. Jadi sunat bagi hakim begitu. Bila ada orang datang mengaku berzina,
boleh jadi kamu cium je kot, boleh jadi kamu sekian-sekian je kot. Tak, supaya apa? Supaya orang tu balik dan bertaubat sendiri, tak perlu nak hukum-hukumnya. Boleh. Tapi jangan sebut irja'. Jangan sebut apa? Jangan sebut apa tu? Patah balik daripada ikrar kamu ni. Jangan sebut lagu tu. Hakim jangan suruh lagu tu kepada orang yang mengaku. Bimbang orang mengaku tu memang sungguh dia berzina. Maka bila hakim suruh patah balik, tarik balik apa yang kamu ikrarkan tadi, maka ketika itu hakim telah menyuruh orang yang mengaku itu menipu. Jadi hanya ta'arid, sebut boleh jadi kamu ni sentuh je, boleh jadi kamu ni hanya cium-cium je, boleh jadi kamu ni khabar-khabar je. Tak, maka balik taubat, sudah tak nak beritahu ke aku. Faham tu? Tu. Adapun hukum Allah Ta'ala yang tidak gugur dengan syubhah, maka tidak akan gugur dengan cara rujuk. Contoh, saya sebut bagi aku ada apa? Saya sebut aku ada hutang zakat sebanyak 100,000. Itu hak Allah Ta'ala tu. Maka apa yang saya sebut tu diterima dan hakim boleh dakwa saya, boleh push sehingga saya bayar. Tak boleh tiba-tiba saya sebut aku patah balik, aku rujuk balik, ataupun aku tarik balik apa yang aku sebut. Tak diterima lah. Sebab apa? Itu hak Allah Ta'ala yang tidak gugur dengan syubhat, maka tidak gugur dengan cara rujuk daripada ikrar. Faham tu? Okey. Kalau saya sebut aku tak ditipu je, aku mana ada apa hutang zakat dengan aku tak ada hutang pun zakat 100,000, tak, aku tipu je tadi. Tidak diterima lah. Bila ikrar, kamu akan didakwa dan diminta untuk bayar 100,000 tersebut. Yang pertama. Yang kedua, hak anak Adam pula. Bila mana telah diikrarkan oleh seseorang, maka tidak sah untuk dirujuk kembali. Boleh? Contoh saya sebut, aku ada hutang dengan Ustaz Syamil 100,000. Tak. Saya tidak ada hak nak rujuk. Bila saya rujuk sekalipun, saya tetap kena bayar 100,000 kepada Ustaz Syamil. Melainkan kalau Ustaz Syahmi sendiri yang menafikan. Dia kata, mana ada menghutang aku 100,000, doa lalu mu ni. Maka ketika itu gugur. Saya rujuk dan ditakzibkan oleh Ustaz Syahmi, maka gugur. Tak? Tu. Tapi kalau saya ikrar, saya ada hutang dengan Ustaz Syahmi 100,000. Tak, lepas tu saya menafi, saya sebut, tak, aku silap sebut tadi. Tidak, aku tipu je tadi. Tidak. Tidak gugur. Tak boleh nak rujuk balik, kamu akan didakwa dan kena bayar 100,000 kepada Ustaz Syahmi. Selesai. Arkanul iqrar arba'atun, ada 4. Yang pertama muqir, saya orang yang berikrar. Yang kedua wa muqarrun lahu, orang yang diikrar baginya, mana Ustaz Syahmi yang akan dapat duit 100,000. Wa muqarrun bihi, iaitu 100,000 itu sendiri. Wa sighah, dan juga sighah, sighatul iqrar. Dan tidak disyaratkan ada muqarrun indah. Maknanya bila saya ikrar tu depan Ustaz Syahmi, tidak perlu pun ada hakim, tidak perlu pun ada saksi. Yang mana hakim dengan saksi itu kita sebutkan sebagai muqarrun indah. Tidak perlu ada. Muqarrun indah tak perlu ada. Okey, syurutul muqir, syarat bagi muqir. Isnan, ada 2. Yang pertama, itlaqut tasarruf. Saya sebagai orang yang berikrar. Alayya, li, Syahmi 1,000 dinar. Ke atas aku bagi Ustaz Syahmi 1,000 dinar. Untuk sah ikrar, mesti saya cukup 2 syarat. Pertama, itlaqut tasarruf. Saya mutlaqut tasarruf. Maka tidak sah ikrar bagi mereka yang tidak mutlaqut tasarruf, seperti budak kecil. Walaupun budak kecil tu hampir-hampir baligh. Walaupun dapat izin daripada walinya. Budak kecil dapat izin daripada wali untuk berikrar yang dia itu ada hutang dengan orang lain. Tidak sah. Sebab dia tidak mutlaqut tasarruf, dia kecil lagi. Okey. Berketiga, tidak sah ikrar wali tidak sah ikrar wali ke atas harta orang jagaannya. Contoh, anak saya jaga kan, saat Ramadan. Maka saya sebut bagi saya ke atas saat Ramadan bagi Ustaz Syahmi 1,000 dinar. Di ala saat Ramadan li Syahmi. Mana anak saya berhutang dengan Ustaz Syahmi 1,000 dinar. Siapa yang ikrar? Saya yang ikrar bagi pihak anak saya. Tak sah. Sebab apa? Saya bukan mutlaqut tasarruf.
Wala iqraru ghairil mumayyiz, juga tidak sah iqrar bagi budak yang tidak mumayyiz, seperti orang gila, orang tidur, orang pengsan, orang yang mabuk. Cuma yang mabuk dia ada perincian lah. Kalau mabuk tu tak sengaja, maka tidak ada iktibar, tidak sah iqrar. Tapi kalau mabuk tu sengaja makan ubat mabuk kemudian mabuk, maka iqrar dia sah. Contoh, saya makan ubat mabuk jadi mabuk, saya pun iqrar li Syahmi alayya 1000 dinar, bagi Ustaz Syahmi ke atas aku 1000 dinar, maka sah iqrar tersebut. Saya kena bayar kepada Ustaz Syahmi 1000 dinar. Begitu juga orang yang sengaja gila ataupun sengaja pengsan dan mengucapkan iqrar, maka iqrarnya dikira taghlidan alaihim. Faham tak? Nah. Begitu juga sah iqrar bagi safih muhmal. Safih muhmal, orang yang safih tapi tidak disita oleh qadhi, dia iqrar, maka kita sebut sah sebab dia mutlaqut tasarruf. Faham tak? Okey. Macam mana pula kalau dia tu mahjur alaih bisafah, disita sebab bodoh. Dan dia bukan muhmal lah. Kalau safih muhmal, dia bodoh dan dibiarkan, tidak disita. Berbeza kalau orang tu bodoh dan disita, kita sebut mahjur alaih bisafah, disita sebab bodoh. Maka tidak sah iqrar orang begitu sebab dia bukan mutlaqut tasarruf. Okey. Orang yang disita al-mahjur al-muflis, orang yang disita disebabkan muflis, juga tidak sah iqrarnya ke atas a'yani malihi. Contoh, saya muflis, hutang saya lebih banyak daripada duit saya. Duit saya 100,000, hutang saya 400 juta. Contoh. Tak. Maka tidak sah iqrar ke atas harta-harta saya. A'yan malihi, makna kereta, motor, rumah saya, baju, tak? Ampayan, bersikal lah. Tu harta-harta kita sebut a'yanul mal. A'yanu al-mal. Tidak sah iqrar saya ke atas barang-barang tersebut. Mana tak boleh saya sebut rumah ini, saya tunjuk ke rumah saya lah, rumah ini milik Amr. Tak boleh. Handset ini milik Fatimah, milik Ustaz Syahmi, milik Ustaz Amirul. Tak boleh. Tidak sah. Boleh. Tidak sah. Sebab apa? Saya iqrar ke atas a'yanul mal, ke atas motor, kereta, rumah yang saya miliki, a'yanul mal. Tapi sekalau saya iqrar ke atas hutang, saya sebut apa? Alayya li amri li Syahmi 1000 dinar, ke atas aku bagi Ustaz Syahmi hutang 100,000 ringgit aku belum bayar. Maka ketika itu ada perincian. Ada apa? Perincian. Kalau saya iqrar dengan hutang tersebut, saya iqrar, saya mengaku yang saya ada hutang dengan Ustaz Syahmi 100,000. Dan saya bagi tahu jelas-jelas dalam iqrar saya itu, saya berhutang tu sebelum saya disita. Sebelum saya disita. Aku berhutang ke atas aku bagi Ustaz Syahmi 1000 dinar. 1000 dinar. Yang 1000 dinar tu aku berhutang dengan dia sebelum aku disita. Sebelum aku disita oleh qadhi. Maka ketika itu iqrar saya diterima dan al-ghurama syarakal muqarralah. Al-ghurama syarakal al-muqarru lahu. Apa maksudnya? Maksudnya ialah sepatutnya harta-harta saya selepas saya disita dibahagikan kepada orang yang saya berhutang dengan mereka. Orang yang saya berhutang dengan mereka 10 orang. Maka harta-harta saya itu dibahagikan 10 orang secara sama rata. Tak. Tapi disebabkan saya iqrar yang saya ni ada hutang dengan Ustaz Syahmi, dan saya sebut hutang itu berlaku sebelum daripada aku disita, maka kita sebut iqrar saya diterima dan qadhi akan bahagikan harta-harta saya itu. Qadhi akan jual kereta, motor, rumah saya semua tu, dan duit yang akan dapat dia akan dibahagikan kepada 11 orang.
11. 10 orang ialah orang yang saya berhutang dengan mereka. Seorang lagi lah Ustaz Syahmi. Boleh? Tu. Faham tak? Jadi kalau saya ulang balik. Mahjur alaih bisafah. Orang yang disita sebab bodoh. Kita sebut tidak sah iqrarnya ke atas a'yanul mal. Saya iqrar yang kereta milik saya tu ialah milik Syahmi. Asalnya sebenarnya milik Syahmi, bukan milik aku. Tidak sah. Tak. Hadhihi sayyarah li Syahmi. Alayya li Syahmi ad-dar. Ke atas aku bagi Syahmi rumah ini. Ataupun hadha ad-dar ataupun hadha al-bait li Syahmi. Tidak sah. Sebab apa? Sebab saya iqrar ke atas a'yanul mal. Selesai satu. Okay, kalau saya yang dipanggil sebagai mahjur alaihi bisafah ni, tak, iqrar dengan hutang. Saya sebut bagi Ustaz Syahmi ke atas aku 1000 dinar. Maka ada perincian. Kalau saya sandarkan hutang tersebut kepada sebab yang berlaku sebelum hajar. Maknanya aku ke atas aku bagi Ustaz Syahmi RM1000, 1000 dinar disebabkan aku berhutang dengan dia sebelum ni. Sebelum aku disita aku berhutang dengan dia. Maka ketika itu ikrar saya diterima, kemudian saya akan bersama-sama dengan ghurama. Asalnya gini. Bukan saya lah Ustaz Syahmi. Asalnya gini, saya ada hutang dengan orang 10 orang. Maka bila saya disita, barang-barang saya akan dijual dan dibahagi kepada 10 orang. Tapi bila saya ikrar, yang saya ni ada hutang juga dengan Ustaz Syahmi, yang hutang tu berlaku sebelum saya disita, maka sekarang ni qadhi akan jual barang-barang saya dan dibahagikan kepada 11 orang, termasuk Ustaz Syahmi. Itu maksud dia. Wa amma iqraruhu bidainin ba'da al-hajar. Adapun iqrar dengan hutang selepas hajar. Mana saya disita dulu. Lepas saya disita, barulah saya sebut apa? Aku ni alayya li Syahmi. Ke atas aku bagi Ustaz Syahmi hutang 1000 dinar. Selepas saya disita. Tak, maka kita sebut qadhi akan jual rumah-rumah saya dan dibahagikan duit-duit, jumlah semua rumah apa semua itu contohnya 1 juta. 1 juta tu dibahagikan kepada 10 orang sahaja. 10 orang sahaja Ustaz Syahmi tidak termasuk. Tak, cumanya disebabkan saya ikrar, maka selepas saya dilepaskan daripada disita. Tak, selepas saya dicabut sitaan daripada diri saya ni, tak, qadhi cabut rafa'atul hajra anni. Mana qadhi cabut sita daripada diri saya, maka ketika itu apa? Saya wajib juga bayar kepada Ustaz Syahmi apa yang telah saya ikrarkan. Faham tak? Nah. Okey, kemudian di bawah tu Syekh Mustafa ada sebut kaedah wa man sahha insya'uhu sahha iqraruhu. Ni kaedah. Sesiapa yang sah untuk insya' maka sah untuk ikrar. Boleh? Sesiapa yang sah untuk insya' sah untuk ikrar. Contohnya apa? Saya boleh jual barang ni. Ni milik saya boleh jual. Bila saya boleh jual, mana insya' tu, insya'ul bai', melaksanakan jual beli, maka saya boleh ikrar ke atas barang ni. Dengan kata saya, barang ini milik Ustaz Syahmi. Saya ikrar. Yang barang ni bukan milik aku tapi milik Ustaz Syahmi. Boleh. Kitab ni, saya boleh bagi hadiah. Saya boleh jual, saya boleh bagi pinjam kepada orang, insya-Allah. Mana boleh daripada tidak ada saya boleh adakan jual beli, boleh tu. Maka saya boleh ikrar. Saya boleh sebut apa kitab ni ialah milik Ustaz Syahmi sebagai contoh. Jadi siapa-siapa yang sah insya-nya sah ikrarnya. Dikecualikan daripada mantuk kaedah ini ialah al-wakil bitasarruf. Orang yang diwakilkan untuk bertasarruf. Contoh, saya wakilkan Ustaz Syahmi untuk jual beli barang.
saya wakilkan Ustaz Syahmi untuk jual kitab ni, maka Ustaz Syahmi boleh jual lah kitab ni, betul? Asal tak boleh, maka kemudian boleh jual sebab jadi wakil saya. Jadi dia boleh insya'. Dia boleh insya', mana dia boleh jual barang ini, kitab ni. Tapi dia tak boleh ikrar. Dia tak boleh ikrar. Tak boleh disebut apa? Tak boleh disebut, Ustaz Syahmi sebut ni, kitab ini milik Amr. Tak boleh. Asalnya bila dia insya' boleh, dia boleh jual, maka dia boleh apa? Boleh ikrar. Ikrar apa? Ikrar maknanya mengaku kitab ni bukan milik aku. Bukan milik Ustaz Solah, milik orang lain. Tak boleh. Dikecualikan. Boleh? Jadi al-wakil sah untuk bertasarruf. Sah untuk insya' jual tu. Tapi nak ikrar, nak ikrar, nak mengaku kitab ni milik orang lain, bukan milik Solah. Milik Amr, milik Ahmad, milik Zaid. Tak boleh. Begitu juga waliyul bint. Contoh, saya wali kepada anak saya Fatimah. Saya boleh nikahkan dia. Saya boleh insya'. Insya' ni mana? Ihdath. Melaksanakan nikah. Tapi saya tak boleh ikrar. Saya tak boleh ikrar. Mana kalau ada masalah yang akan datang, kalau ada masalah apa-apa antara anak saya dengan suami dia, saya tak boleh ikrar. Yang apa? Yang anak saya ni memang isteri kepada si suami. Saya tak boleh ikrar. Jadi saya boleh insya' nikah, tapi saya tak boleh ikrar yang nikah itu, yang anak itu ialah anak saya itu ialah isteri kepada suami dia. Tu. Okey, kemudian dikecualikan daripada mafhum. Jadi dia punya mantuk apa? Man sahha insya'u sahha iqraru. Sesiapa yang sah dia punya insya', maka sah dia punya ikrar. Mafhumnya ialah apa? Barang siapa yang tidak sah insya'nya, maka tidak sah ikrarnya. Tapi ada pengecualian. Ada individu yang tidak sah insya' tapi sah ikrar. Contoh perempuan. Dia boleh tak insya' ihdath, akad nikah? Perempuan boleh tak dia buat akad nikah sendiri? Aku nikahkan diri aku dengan si fulan bin fulan. Tidak, tak boleh. Jadi dia tak boleh insya', dia tak boleh ihdath akad nikah. Tapi dia boleh ikrar. Dia boleh ikrar. Contohlah berlaku masalah apa semua. Tak. Lepas tu dia ikrar, aku ni ialah, aku berikrar yang aku ni isteri kepada si fulan. Boleh. Tidak ada masalah. Walaupun pada mula-mula dulu nak akad nikah, dia tak boleh akad nikah diri dia untuk si fulan tu, tak boleh. Tapi bila berlaku masalah tertentu, orang dakwa tu bukan suami dia, itu kamu punya apa tu, apa panggil apa? Apa contoh? Pelacur ataupun sebagainya kan. Mana perempuan tu langgan orang untuk berzina dan sebagainya, perempuan tu boleh sebut aku berikrar yang ini suami aku. Maka dia terima. Jadi tidak sah untuk insya' akad nikah, tapi sah untuk ikrar, untuk mengaku yang pernikahan tu memang benar berlaku mana antara dia dengan suami dia. Okey, terus. Yang kedua, syarat yang kedua bagi al-muqir ialah al-ikhtiyar. Al-ikhtiyar, pilihan sendirilah. Maka saya tak boleh dipaksa untuk mengikrar sesuatu. Kalau dipaksa tidak sah. Ikhtiyar ini walaupun dengan cara qarinah. Contoh, saya dipaksa untuk ikrar yang saya ni berhutang dengan Syahmi RM1,000. Ada orang paksa saya. Contoh, Ustaz Amirul paksa saya untuk saya sebut alayya li Syahmi 1,000 dinar, ke atas aku bagi Ustaz Syahmi 1,000 dinar. Ustaz Amirul suruh saya sebut benda tu, suruh saya ikrar. Tak, kita sebut tidak sah paksaan. Tapi kalau ada qarinah ikhtiyar, maka jadi sah. Contoh, saya sebut alayya li Syahmi 1,000 dinar. Ke atas aku bagi Ustaz Syahmi 2,000 dinar. Ustaz Amirul paksa saya untuk ikrar 1,000 dinar. Saya sebut 2,000 dinar. Maka itu pilihan saya tu. Maka sah ikrar seperti itu. Tak, maka macam kita paksa orang talak lah. Talak isteri kamu dengan talak satu. Dia talak dua, maka jatuh. Sebab apa? Bila dia pilih dua tu, sedangkan dia dipaksa satu, maka itu menunjukkan dia memilih. Faham betul? Okey. Jadi kita sebut syarat untuk sah ikrar mesti ikhtiyar. Maka tidak sah ikrar orang yang dipaksa. Melainkan kalau dipaksa bihaq. Contoh saya ikrar
yang saya ada berhutang dengan Ustaz Syahmi. Alayya li Syahmi syai'. Ke atas aku bagi Ustaz Syahmi sesuatu. Sesuatu tu apa? Hakim nak suruh saya bayar kepada Ustaz Syahmi, tapi saya sebut syai' sesuatu. Sesuatu tu berapa sen, berapa ringgit. Maka saya boleh dipaksa untuk menerangkan syai' tu berapa. RM1,000 ke hutang, RM2,000 ke hutang. Boleh? Tu. Faham betul? Tu sah, tidak ada masalah ikrar begitu. Okey. Syurutul muqarri lahu. Syarat bagi muqarri lahu, iaitu syarat bagi Ustaz Syahmi. Syurutul muqarri lahu salah satu, ada 3. Yang pertama, an yakuna muayyanan naw'a ta'yin. Hendaklah muqarra, an yakuna al-muqarru lahu gitu. An yakuna al-muqarru lahu muayyanan. Hendaklah muqarr lahu tu muayyan, tertentu. Naw'a ta'yin. Naw'a ta'yin ni maknanya walaupun satu sudut. Dikhususkan, ditentukan walaupun dengan satu sudut penentuan. Boleh? Sekira-kira bila ditentukan tu, boleh berlakunya dakwa tolak, boleh berlakunya apa? Tuduh menuduh, boleh berlakunya tolak daripada hakim. Faham tak? Jadi kalau saya sebut yang biasa orang sebut yang sahnya, jelas sahnya, saya sebut tadilah alayya li Syahmi alfu dinar. Ke atas aku bagi Syahmi, jelas-jelas Syahmi. Muqarr lahu sah. Ataupun saya sebut li ahadi haula'i salasah alayya kadza. Bagi salah satu daripada kamu bertiga, ke atas aku sesuatu. Atau alfu dinar. Jadi kalau 3 orang saja, 3 orang saja, saya sebut apa? Aku ni ada berhutang dengan salah satu daripada kamu, daripada 3 orang depan aku ni. Maka 3 orang tu tak susah untuk handle. Hakim boleh panggil saya, boleh panggil 3 orang tu dan dipaksa, disuruh, diminta. Akhir sekali saya mengaku, saya tentukan. Akhir sekali saya tentukan, takyinkan secara khusus yang saya berhutang tu yang ni. Maka yang tu sah, tidak ada masalah. Sebab apa? Boleh berlaku lagi dakwa, tolak, tafsir dan sebagainya daripada pihak saya dan pihak mereka. Hakim boleh tanya, siapa yang kamu bertiga ni yang solah berhutang dengan dia? Saya. Zaid jawab. Selesai. Boleh. Tapi tak sah kalau saya sebut li wahidin min bani Adam alayya kadza. Bagi salah satu daripada anak-anak Adam. Anak Adam ni ramailah manusia ni. Alayya kadza. Saya berikrar saya ada hutang dengan seorang manusia. Siapa dia manusia tu? Yang tu tidak sah. Sebab apa? Manusia ni ramai, takkan nak panggil seorang. Muhammad, awak masuk. Ada berhutang, tak ada, keluar. Panggil pula seorang. Satu dunia nak pergi panggil. Maka mustahil, maka tidak sah. Faham betul? Okey, kalau saya sebut li wahidin min ahli balad alayya kadza. Bagi seorang daripada penduduk negeri ini ke atas aku sesuatu. Alfu dinar sebagai contoh. Maka tidak sah juga, melainkan kalau penduduk tu tak ramai. Mahsurin ni maknanya apa? Penduduk tempat tu 5 orang. 5 orang ni kita boleh panggil, kita boleh dakwa, kita boleh tanya, kita boleh siasat. Sampailah mengaku siapa yang pernah bagi hutang kepada Ustaz Solah. Boleh. Tapi kalau negeri Pahang, saya sebut li wahidin min ahli baladi Bahaj alayya kadza. Orang Pahang ni berapa orang? Bapaknya ramainya. Maka tidak sah kita sebut al-iqrar. Okey, kalau saya sebut indi madun la a'rifu malikah. Di sisi aku ni ada harta yang aku tidak tahu pemiliknya. Di sisi aku ni ada satu harta yang aku tidak tahu pemiliknya. Maka ketika itu harta saya itu yang saya mengaku milik orang lain tu akan diambil, akan dirampas oleh wakil Baitul Mal, oleh wakil pihak kerajaan lah. Sebab apa? Sebab saya telah ikrar yang saya telah ambil barang orang, walaupun pemiliknya saya tak tahu. Yang penting saya ambil barang orang lah. Maka seolah-olah barang tu barang yang dha'i, yang hilang, maka diambil oleh pihak pemerintah. Dan barang tu milik pihak pemerintah lah, dan boleh digunakan untuk maslahat umat Islam, buat hospital, buat jambatan, buat tandas awan dan sebagainya, selagi mana tidak didakwa. Selagi mana tidak ada orang dakwa, tu barang dia. Tak, tu. Tapi kalau ada orang dakwa itu barang dia, cukup syarat serah kepada orang tu. Tak. Okey. Syarat yang kedua, adik buat benda ni dah, tak payah dah buat tu. Kakak main kat luar lah. Mana?
Syarat yang kedua, ahliyatuhu listihqaqil muqarribih. Keahliannya, iaitu keahlian al-muqarr lahu tu. Tak, untuk memiliki. Aku ada nak terjemah ni. Ahliyatuhu ay ahliyatu al-muqarrib lahu listihqaqil muqarribih. Keahlian bagi muqarr lahu untuk mendapat hak bagi muqarr bihi. Muqarr bihi itu benda yang didakwa. Bahasa lain dia ialah muqarr bihi itu sesuai untuk muqarr lahu. Boleh. Contoh saya sebut, aku ada berhutang dengan lembu. Aku ada berhutang dengan lembu. Boleh tak tergambar saya berhutang dengan lembu bila saya pinjam duit daripada lembu? Tak boleh. Tak. Ataupun saya sebut, dinding ni, aku berhutang dengan dinding RM1,000. Dinding boleh berhutang. Ada kelayakan tak untuk memiliki duit tu? Dinding. Ataupun saya sebut ikan yang aku bela ni, aku ada hutang dengan dia RM300-400,000. Ikan boleh memiliki duit? Tak boleh. Jadi muqarr lahu, orang yang saya ikrar, yang saya berhutang dengan dia, tidak ada kelayakan untuk memiliki, maka tidak sah ikrar begitu. Tu lara, ikrar yang laghun. Berbeza kalau saya sebut alayya bisababi ad-dabbah limalikiha kadza wa kadza. Ke atas aku disebabkan binatang ini bagi tuannya 1,000 dinar. Jadi aku berhutang dengan tuannya 1,000 dinar, puncanya dabbah ni. Puncanya binatang ni. Yang tu masih sah. Sebab apa? Saya ikrar yang saya berhutang dengan tuannya. Tuannya itu manusia. Manusia ni layak memiliki. Cuma saya sebut juga dalam lafaz saya tadi, punca aku berhutang dengan tuan binatang ni sebab binatang tu. Boleh jadi apa? Boleh jadi saya buat satu jinayah ke atas binatang tersebut sehingga saya berhutang satu hak untuk dibayar kepada pemilik binatang. Ataupun saya guna binatang tersebut sebulan, 2 bulan. Tak, secara apa? Secara ghasbun, secara rampas. Maka saya kena bayar apa? Kena bayar ganti rugi, kena bayar sewa. Tak, tapi saya tak bayar lagi, maka saya berhutang. Maka layaklah saya sebut saya ni berhutang dengan tuan kereta ni, tuan motor ni, tuan binatang ni 1,000 dinar. Boleh? Okey. Faham tak? Okey, kemudian kalau saya sebut kalau pula ke fiqh ni. Li hamli hindin alayya kadza bi irsin aw wasiyah. Bagi baby dalam perut Hindun ni ke atas aku 1,000 dinar. Disebabkan waris ataupun disebabkan wasiat. Maka sah. Sah. Bila budak tu lahir, saya kena bagikanlah ke budak tu 1,000 dinar. Sebab apa? Apa? Sebab memang boleh berlaku saya diwasiatkan. Adik jangan bising. Mana tadi? Hilang dah. Semula. Saya sebut lihamli hindin alayya kadza bi irsin aw wasiyah. Bagi janin atau bagi anak Hindun yang masih dalam perut Hindun ni ke atas aku 1,000 dinar. Macam mana pula kamu wahai Salah boleh berhutang dengan anak si Hindun yang masih dalam perut disebabkan irs ataupun disebabkan wasiat? Maka sah. Begitu kalau saya itlaq. Saya sebut apa? Saya sebut lihamli hindin alayya 1,000 dinar. Bagi baby dalam perut Hindun ni ke atas aku 1,000 dinar. Puncanya apa? Adakah sebab wasiat, sebab waris? Tidak. Saya tak sebut perkara tersebut. Saya tak sebut. Puncanya ialah sebab ada orang wasiat kepada baby dalam perut ni, dan orang yang wasiat tu mewakilkan aku. Tak, saya tak sebut perkara tersebut. Tak, maka diterima juga. Yang tak diterima kalau saya sebut satu lafaz yang mustahil berlaku. Contoh saya sebut bagi anak Hindun yang masih dalam perut ni ke atas aku 1,000 dinar.
Kesnya apa? Aku berhutang dengan anak Hindun ni sebab aku jual beli dengan anak Hindun. Macam mana saya nak jual beli dengan anak Hindun? Anak Hindun dalam perut lagi. Maka ketika itu ikrar saya ditolak. Ataupun dulu aku ada pinjam dengan anak Hindun ni RM1,000. Bila pinjam? Kawan tu keluar belum dalam perut? Duduk dalam perut lagi kan? Boleh saya boleh pinjam. Maka ketika itu ikrar saya lara. Ikrar tu kadhib, tu penipu lah, orang panggil saya ni orang menipu. Maka tidak diterima ikrar tersebut. Tapi kalau saya sebut aku berhutang dengan anak janin yang dalam perut Hindun ni disebabkan irs, disebabkan wasiat, ataupun saya atlaq, maka masih diterima saya punya ikrar. Boleh? Boleh. Ini masih bincang tentang al-muqar lahu ni. Al-muqar lahu dalam contoh kita ni ialah anak Hindun tu. Maka perinciannya telah kita terangkan. Syarat yang ketiga ialah an la yukazziba al-muqirra. Fa'ilnya disebut oleh Syekh Mustafa. An la yukazziba al-muqarru lahu al-muqirra. Maknanya apa? Bila saya ikrar, saya sebut ke atas aku bagi Ustaz Syahmi 1,000 dinar. Ustaz Syahmi tidak menafikan. Sila. Kalau Ustaz Syahmi menafikan, Ustaz Syahmi sebut Ustaz salah penipu. Maka ketika itu apa? Ikrar saya tidak sah. Sebab apa? Orang yang sepatut dapat hak RM1,000 tu dia yang menafikan. Maka tidak sah lah ikrar tu. Tapi kalau dia benarkan, Ustaz Syahmi sebut betul, Ustaz salah hutang saya RM1,000. Ataupun dia diam, senyap gitu ya. Ketika itu diterima ikrar tersebut. Boleh? Lepas tu Syekh Mustafa sebut, kalau saya ikrar, saya sebut aku ada berhutang dengan Ustaz Syahmi RM1,000. Ke atas aku bagi Ustaz Syahmi RM1,000. Kemudian Ustaz Syahmi mentakzibkan. Dia kata Ustaz Salah berbohong. Ustaz Salah tidak ada hutang dengan aku walaupun 1 sen. Jadi Ustaz Salah ikrar tadi bohong, tipu. Maka ketika itu macam mana status RM1,000 kat tangan saya tu? Jawapannya ialah RM1,000 yang ada di tangan saya dibiarkan ada di tangan saya. Sebab apa? Sebab kita tak tahu siapa pemilik. Saya ikrar saya hutang Ustaz Syahmi. Ustaz Syahmi menafikan. Itu satu. Yang keduanya, kita nampak duit tu ada kat tangan saya sebagai orang yang berikrar. Dan malah bila begitu saya lebih layak untuk apa? Untuk menjaga duit tersebut. Dan bila mana duit tu ada kat tangan saya, dia memberi isyarat secara zahirnya sayalah pemilik kepada duit tersebut. Boleh? Tapi saya dah ikrar. Betul tak? Saya dah ikrar duit tu milik orang lain. Okey. Betul saya dah ikrar milik tu duit orang lain. Tapi bukankah orang yang saya ikrar, bukankah Ustaz Syahmi sendiri menafikan? Maka ikrar saya tu saqat, jatuh. Bila jatuh, maka kekallah duit tu saya yang pegang. Saya yang boleh bertasarruf dengannya. Faham tu? Okey. Jadi tadi saya sebut pada Ustaz Syahmi, aku ada berhutang dengan Ustaz Syahmi RM1,000. Ustaz Nafi sebut Ustaz Salah bohong. Bila Ustaz Syahmi sebut begitu, saya pun patuh balik. Saya sebut, aku memang bohong, aku tipu. Maka dibenarkan, tidak ada masalah. Tak wajib saya bayar kepada Ustaz Syahmi RM1,000. Tapi kalau saya sebut kepada Ustaz Syahmi, aku ada berhutang dengan kamu RM1,000. Ustaz Syahmi sebut benar, kamu ada berhutang dengan aku RM1,000. Tiba-tiba saya sebut, tak, aku silap. Aku tadi bohong kamu sahaja, atau aku tersilap sebut. Maka penafian saya itu tidak diterima. Malah saya wajib bayar kepada Ustaz Syahmi RM1,000. Faham tak? Itu syarat bagi al-muqir atau al-muqarra lahu. Ada 3. An yakuna mu'ayyanan naw'a ta'yin. Yang kedua, ahliyatuhu listihqaqil muqarri bihi. Muqarri bihi itu duit tu lah. Duit, kereta, motor, yang barang yang diikrarkan milik orang lain tu. Yang ketiga, alla yukazziba al-muqirra, ay alla yukazziba al-muqarru lahu al-muqirra. Okey, syurutul muqarri bihi, syarat-syarat bagi barang yang diikrarkan. Syurutul muqarri bihi ithnan, ada 2. Ini untuk sah akad ikrar lah, mesti penuhi seluruh syarat-syarat bagi setiap rukun.
Yang pertama, alla yakuna milkan lil muqir hina yuqir. Hendaklah barang itu tidak menjadi milik bagi orang yang berikrar ketika mana dia berikrar. Maknanya apa? Dalam akad ikrar, saya tak boleh lafazkan satu lafaz yang menunjukkan barang tu milik saya. Kalau tak, maka tidak sahlah ikrar. Contoh saya sebut, dari rumah aku milik Ustaz Syahmi. Tak sah ikrar tu. Sebab apa? Sebab saya sebut rumah aku. Rumah aku tu rumah akulah. Tiba-tiba sebut rumah tu milik orang lain. Maka bertembung. Rumah tu milik kamu ke milik Ustaz Syahmi? Tak ke bertembung? Maka tidak sah. Jadi kalau nak ikrar sebut hadzal dar, rumah ini. Bukan rumah aku. Boleh? Ataupun contoh yang lain yang tidak sah ialah saya sebut dainil ladzi ala Zaidin wa innama huwa li Amr. Hutang bagi aku ke atas Zaid sebenarnya ialah bagi Amr. Dainil ladzi ala Zaidin innama huwa li Amr. Hutang yang bagi aku ala Zaid. Zaid berhutang dengan aku. Zaid berhutang dengan aku RM1,000. Hutang tu asalnya milik Amr, bukan milik aku. Yang tu juga tidak sah. Sebab apa? Saya sebut daini. Hutang bagi aku. Bila sebut hutang bagi aku, maknanya milik akulah hutang tu. Maknanya Zaid kena bagi kepada aku RM1,000. Tiba-tiba akhir tu saya sebut bagi Amr. Hutang tu bagi Amr. Bertembung tu. Maka tidak sah. Faham tak? Nah, yang kedua. Wa an yakuna al-muqarru bihi tu biyadil muqir walau ma'alan. Hendaklah barang yang diikrarkan tu ada pada tangan orang yang berikrar walaupun fil mustaqbal. Walau ma'alan ay walau fil mustaqbal. Boleh? Supaya apa? Supaya saya boleh serahlah. Barang tu mesti ada pada tangan saya. Sekarang ataupun akan datang. Kalau sekarang mudahlah. Baju jubah ini milik Ustaz Syahmi. Jadi ada pada saya sekarang, saya boleh serah. Selesai masalah. Ataupun benda tak ada sekarang tapi ada akan datang. Sekarang benda tu tak ada dengan saya tapi ada dengan saya pada masa akan datang juga boleh. Ada contoh apa? Contoh macam ni dalam kitab ni dia sebut contoh dengan Ustaz Amirul ada 10 orang hamba. Dengan Ustaz Amirul ada 10 orang hamba. Saya jumpa qadhi, saya sebut, wahai qadhi, hamba yang ada pada Ustaz Amirul tu sebenarnya semua orang yang merdeka. Hamba yang ada pada Ustaz Amirul tu sebenarnya semua tu merdeka, bukan hamba. Lepas tu Ustaz Amirul dia saja-saja dia je buat kezaliman dan anggap 10 orang tu sebagai orang yang hamba lah. Ustaz Amirul anggap mereka tu hamba, jadikan mereka tu hamba, sedangkan mereka tu merdeka, bukan hamba. Saya bagi tahu lagu tu depan qadhi. Okay, selepas daripada peristiwa tu, saya pergi beli 10 orang hamba daripada Ustaz Amirul. Jadi asalnya hamba tu ada pada tangan Ustaz Amirul. Masa dia ada pada tangan Ustaz Amirul, saya berikrar depan qadhi yang hamba-hamba tu merdeka. Lepas tu saya beli hamba tersebut. Bila saya beli, hamba tu berpindah tangan kepada milik saya, betul? Kita sebut ikrar tadi diterima. Ikrar saya tadi diterima. Bila ikrar saya tadi diterima, maka hamba-hamba tu sebenarnya hamba-hamba tu terbebas sebab dah merdeka. Mereka sebab apa? Sebab saya sendiri ikrar dia dah merdeka. Bila saya ikrar, ketika mana hamba tu masih ada pada tangan Ustaz Amirul. Tapi bila dah berpindah milik kepada saya, maka dianya merdeka. Itu. Faham tak? Okey. Kemudian disebut, kalau seseorang tu berikrar dengan satu perkara yang majhul. Contoh saya sebut, bagi Ustaz Amirul ke atas aku sesuatu. Okey, sesuatu tu apa? Maka saya dipaksa oleh pihak berwajib untuk bagi tahu, kamu hutang dengan Ustaz Amirul ni sesuatu. Sesuatu tu apa? Tak. Okey. Apa-apa sahaja yang saya sebut sesuatu tu ialah, saya sebut contoh seketul gandum, diterima juga, diterima. Maka saya pun ambil seketul gandum bagi kepada Ustaz Amirul. Selesai dah hutang saya dengan dia. Boleh? Tu. Ataupun saya sebut RM2, RM3, tidak ada masalah. Walaupun kecil lah, tidak ada masalah.
Ataupun saya sebut dengan perkara yang sah untuk kita, yang boleh kita, yang halal kita jaga. Contoh anjing muallam ataupun baja. Jadi hakim tanya, kamu hutang dengan Ustaz Amirul ni apa? Saya sebut baja. Ataupun hutang kambing muallam. Diterima juga. Okey, tapi kalau perkara tersebut saya tafsirkan dengan khinzir. Saya sebut aku ada berhutang dengan Ustaz Amirul. Kalau ditanya apa hutangnya? Babi, saya jawab babi. Saya bukan membabikan hakim tak. Saya jawab. Jawapan syai'un tu ialah babi. Ataupun anjing yang tidak ada manfaat. Maka ketika itu ditolak. Tafsiran saya tadi itu ditolak. Bila ditolak, saya diminta untuk bagi tahu kali kedua. Sebenarnya apa yang kamu hutang dengan Ustaz Syamil ni? Kamu jawab babi, kami tak terima. Kamu jawab anjing yang tidak ada manfaat, kami tak terima. Saya pun ubah. Saya ada hutang dengan Ustaz Syamil ni RM3. Diterima. Ataupun seketul gandum, diterima. Ataupun anjing yang terpelajar, maka diterima juga. Faham tak? Syaratu sighatul iqrar. Syarat sah iqrar. Syaratu sighatul iqrar lafzun. Satu lafaz yush'iru biltizamil haq. Satu lafaz yang memberi isy'ar yang saya ni telah melazimkan hak ke atas diri saya bagi orang lain. Tak. Maknanya saya sebut li Zaidin alayya alfu dinar fi ma a'lam atau fi ma ashhad. Guna lafaz a'lam ataupun ashhad. Tapi kalau lafaz tu lafaz yang tidak yakin, yang saya ni berhutang dengan orang, maka tidak diterima. Contoh saya sebut li Zaidin alayya fi ma ahsabu ataupun adhunnu. Bagi Zaid ke atas aku hutang 1000 dinar. Aku rasa-rasa. Bahasa Melayu kita gini lah, aku rasa-rasa aku ada berhutang dengan Zaid 1000 dinar. Yang tu tak diterima. Yang tu bukan ikrar. Itu tak diterima. Tak. Aku syak. Aku ni ada hutang dengan Zaid 1000 dinar. Yang tu tak diterima. Mesti lafaz yang menunjukkan iltizamu haq bil yaqin. Saya sebut a'lamu. Asyhadu. Aku menjadi saksi. Aku yakin yang aku ni ada berhutang dengan si fulan RM1000 dan sebagainya. Boleh. Jadi mesti lafaz yang mengisyarkan seseorang tu melazimkan hak ke atas dirinya bagi pihak orang lain. Atau tulis atas kertas. Tak. Li Zaidin alayya alfu dinar. Masa tulis tu niat. Ini sebagai ikrar. Maka sah juga. Atau isyaratul akhras. Orang tu bisu, diisyaratkan. Dengan isyarat tertentu yang menunjukkan dia itu ada hak ke atas orang lain. Boleh? Kemudian wajib sebut lafaz alayya ataupun indi. Kita sebut li Zaidin alayya. Li Zaidin indi. Gitu. Kalau kita buang alayya ataupun indi, tidak dianggap sebagai ikrar. Melainkan kalau muqarr bihi itu muayyan. Muqarr bihi itu barang tadilah. Barang yang diikrarkan tu kalau muayyan. Contoh, baju ini. Ni, baju ni. Boleh. Bukan baju lain, baju ni. Jadi muayyan tertentu. Bagi Zaid. Waktu tu kita tak sebut alayya. Baju ini bagi Zaid alayya. Tak perlu sebut alayya. Tak perlu sebut indi. Sah. Tapi kalau yang kita sebut itu tidak muayyan. Contoh tadi. Li Zaidin alayya alfu dinar. Bagi Zaid ke atas aku 1000 dinar. 1000 dinar yang mana? Ni satu kelompok 1000 dinar. Ini satu kelompok 1000 dinar. Ini satu kelompok 1000 dinar. Ini satu kelompok yang keempat 1000 dinar. Ini kelompok yang kelima 1000 dinar. Kamu hutang dengan Zaid 1000 dinar yang mana? Kita tidak takyinkan dalam sirah. Maka ketika itu wajib sebut alayya ataupun indi. Tapi kalau kita takyinkan li Zaidin alayya hadzal alf dinar. Hadzal alf dinar. Jadi depan kita ni ada 100 longgok. 1000 dinar ada 100 longgok. Kita tentukan ini. Yang aku berhutang dengan Zaid 1000 tu 1000 ni. Yang tu sah. Walaupun kita tidak sebut apa alayya ataupun indi. Faham tak? Tu. Boleh? Okey, suratul iqrar. An yaqula Zaidun, Zaid berkata, hadha thawbu li Amrin. Sini tidak ada alayya ataupun indi. Sebab apa? Sebab muayyan, hadha thawb, baju ni. Tentulah baju ni. Makna ma'rifah bukan nakirah. Gitu. Jadi ayaqula Zaidun, Zaid berkata hadza thawbu li Amrin, baju ini bagi Amr. Ataupun Zaid berkata au yaqul alayya li Amrin alfu dinar. Tu guna alayya sebab apa? Alfu dinar tu ghairu muayyan, tidak tertentu. Ke atas aku bagi Amr 1000 dinar.
Kemudian amr yang kita sebut al-muqarr lahu tu, sebut na'am, sadaqta ataupun la yunkir. Dia duduk diam je. Gitu. Okey, itu kira sah tu. Tapi kalau dia takdzib, dia sebut kamu tipu. Yang tu tidak sah iqrar. Iqrar kita tu tidak sah. Iqrar Zaid tidak sah. Okey, tatmim. Satu, kesempurnaan. Saya sebut sini apa? Panjang pula sah istithna dalam iqrar. Tapi dengan syarat. Syarat apa? Dengan syarat al-muqir menyambung al-istithna dengan al-mustathna minhu. Kalau dipisahkan dengan sukut yang tawil ataupun kalam al-kathir yang asing, maka tidak sah istithna. Contoh saya sebut, li Zaidin alayya 10. Bagi Zaid ke atas aku 10 dinar. Contoh. Tak. Lepas tu saya diam lama. Dan seminggu diam, illa 10. Maka tidak sah. Sebab apa? Sebab illa 10. Istithna tu terpisah lama daripada 10. Lepas sebab 10 tu diam lama ataupun cakap benda bukan-bukan, sembang pasal bola, pasal tu, tiba-tiba akhir sekali illa 10. Maka tidak sah. Bila tidak sah illa 10, maka wajib bagi saya bayar kepada siapa nama Zaid tadi 10 lah. Tak. Naam. Syarat kedua mesti tidak istighraq. Mana tak boleh saya sebut li Zaidin alayya 10 illa 10. Bagi Zaid ke atas aku 10 dinar kecuali 10 dinar. Tak boleh lagu tu. Bila tidak sah, maka illa 10 belakang tu sahaja yang ditolak. Yang depan tu masih diterima, jadinya saya wajib bayar kepada Zaid 10 dinar. Okay, lepas tu apa yang sahnya? Contoh yang sah lagu mana? Sebut lagu ni. Li Zaidin alayya 10. Li Zaidin alayya 10 illa 8. Bagi Zaid ke atas aku 10 melainkan 8. Mana 10 tolak 8, 2. Mana saya hutang dengan Zaid 2 dinar. Saya ikrar, saya hutang dengan Zaid 2 dinar. Jadi saya wajib bayar kepada Zaid 2 dinar sahaja. Yang tu sah. Sebab tidak ada apa? Fasl yang tawil antara istisna dan juga mustathna minhu. Yang kedua tidak ada istighraq. Kemudian kita sebut sah iqrar sekalipun ketika sedang sakit dengan sakit yang menyebabkan kematian, yang ghalibnya menyebabkan seseorang tu mati, kanser dan sebagainya. Boleh? Contoh saya ni hampir mati. Tak, dengan sakit-sakit tertentu, ketika itu saya pun ikrar. Aku berikrar aku ni berhutang dengan Zaid 10,000 dinar. Bagi Zaid ke atas aku 1,000 dinar. Diterima walaupun saya ikrar ketika mana saya sedang sakit dengan maradul maut. Faham tak? Okey. Dan saya sebut ikrar ketika sedang sihat dan juga ketika sedang sakit sama sahaja. Kita tidak mentakdimkan ikrar ketika sedang sihat ke atas ikrar ketika sedang sakit. Contoh saya ketika sihat, saya ikrar saya ni ada hutang dengan Zaid RM10,000. Ketika saya sedang sihat, saya ikrar saya ada hutang dengan Zaid RM10,000. Ketika saya sakit, saya ada hutang dengan Amr RM10,000 juga. Ataupun RM5,000. Tak, maka kita sebut tidak didahulukan untuk tidak didahulukan ikrar pertama ke atas ikrar kedua. Malah apa? Malah hutang tu dibahagi sama rata. Boleh tak? Hutang tu dibagi sama rata. Tadi saya berhutang dengan siapa tadi? Dengan Zaid RM10,000, dengan Amr RM10,000 jugalah. Jadi kalaulah duit yang saya tinggal tu RM10,000, dibahagi sama rata lah. Zaid dapat RM5,000, Amr dapat RM5,000. Tak boleh bagi kepada Zaid sahaja RM10,000. Atas alasan saya ikrar yang saya ni hutang dengan Zaid ketika mana saya sihat, maka didahulukan Zaid, maka kena bagi kepada Zaid RM10,000. Tak. Saya hutang hak ni RM10,000, hak ni saya hutang RM10,000. Hak ni saya ikrar ketika mana saya sihat, yang ni saya ikrar ketika mana saya sakit. Tiba-tiba saya mati, tinggal RM10,000, maka bahagi dua, RM5,000, RM5,000. Begitu. Faham tak? Naam. Tu habis dah, letih dah nak baca ni. Al-Ariyah. Bila nak habis kitab lagu ni. Faham tak? Saya duduk membebel lama ni, faham tak? Ya kan nak baca sampai Al-Ghasbu. Nak habis jilid ni.
Cuba komen sikit ya ahbab. Hal fahimtum ad-dars am la? Benda mudah je sebenarnya ni, al-iqrar ni. Kalau baca balik tu insya-Allah faham lah. Yang penting kena faham bahasa Arab lah. Kalau tak faham bahasa Arab, nak faham balik tu pun makan masa juga. Boleh. Kalau baca slow kita berhenti dulu lah. Tapi senang je. Al-Ariyah pun senang, Al-Ghasbu pun senang. Cuma masail tu banyak. Bila masail tu banyak, kena terang gitu. Sutir kena terang. Faham tu? Khalas, kita sambung pada hari Rabu. Kita baca Al-Ariyah dan juga Al-Ghasbu. Wallahu a'lam. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Barakallahu fikum.